Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini, kita nak belajar standard pembelajaran 8.1.4 iaitu vektor selari. Okey, kita dah belajar ini adalah garisan selari, manakala ini adalah garisan tidak selari. Okey, begitu juga vektor. Kita ada vektor AB sama dengan A dan kita ada vektor CD sama dengan 2A. Vektor AB adalah selari dengan vektor CD. Dua vektor adalah selari jika yang pertama, kecondongan vektor adalah sama. Maksudnya kecondongan garisan vektor ini adalah sama atau huruf vektor adalah sama. Huruf tu maksudnya ini. A ni sama. Atau dapat wujudkan persamaan berikut. Iaitu vektor AB sama dengan vektor A. Vektor CD sama dengan 2A. Jadi kita boleh gantikan A ni dengan vektor AB. Kita dapat vektor CD sama dengan 2 kali vektor AB. Jadi ini menunjukkan vektor CD selari dengan vektor AB. Bila awak dapat tunjukkan persamaan ini, CD adalah berapa kali vektor AB. Ini menunjukkan kedua vektor ini adalah selari. Jadi persamaan umum vektor selari ialah AB vektor AB sama dengan K vektor CD. Ini adalah persamaan umum vektor selari. Atau vektor A sama dengan K vektor B. Di mana K ni adalah pemala. Maksudnya K tu boleh jadi apa-apa nombor, positif ataupun negatif. Jadi ini menunjukkan vektor AB selari dengan vektor CD. Awak dapat je tunjuk persamaan ini bermaksud vektor tersebut adalah selari. Ini pun sama. Vektor A selari dengan vektor B. Sebagai contoh, vektor PQ sama dengan 1/3 vektor RS. Ini bermaksud vektor PQ selari dengan vektor RS. Vektor M sama dengan negatif 5 vektor N. Bermaksud vektor M adalah selari dengan vektor N. Itu maksud dia. Kita lihat contoh 6, contoh buku teks. Diberi vektor PQ sama dengan A, vektor QR sama dengan B, vektor RS sama dengan negatif 2A, dan vektor ST sama dengan 4B. Pasangan vektor manakah yang selari? Okey, cuba awak kenal pasti pasangan vektor mana yang selari. Okey. Diberi vektor PQ sama dengan A dan vektor RS sama dengan negatif 2A. Jadi, kita boleh wujudkan persamaan ini. Vektor A sama dengan vektor PQ, jadi kita gantikanlah A itu dengan vektor PQ. Okey, bila kita dapat saja wujudkan persamaan ini, bermaksud PQ, vektor PQ dan juga vektor RS adalah selari. Okey, yang kedua, diberi vektor QR sama dengan vektor B dan vektor ST sama dengan vektor 4B. Okey, macam mana kita nak tunjukkan bahawa kedua-dua vektor ini adalah selari? Kita kena wujudkan persamaan ini. Jadi, kita boleh gantikan vektor B itu dengan vektor QR. Maka kita dapat vektor ST sama dengan 4 vektor QR. Bermaksud vektor QR dan vektor ST adalah selari. Boleh? Okey, buat latihan di dalam buku teks muka surat 220, latih diri 8.4. Soalan nombor 1. Okey, contoh berikutnya. Tentukan vektor-vektor selari dan nyatakan hubungan mereka. Okey, kita diberikan banyak vektor ni. Kita kena pilih yang manakah vektor selari. Okay, yang pertama, vektor AB dan vektor GH adalah vektor selari. Sebab apa? Sebab
sengit dia sama kan. Paling mudah sengit dia sama kan. Tapi kita kena tunjuk hubungan antara vektor-vektor ini. Okay, macam mana nak tulis hubungan? Vektor AB sama dengan setengah vektor GH. Vektor AB sama dengan setengah vektor GH. Faham tak? Okay, vektor AB ni panjang dia 2 kotak kan. Vektor GH ni panjangnya 4 kotak. Bermaksud vektor AB itu adalah setengah daripada vektor GH. Ataupun kita boleh tulis vektor GH adalah 2 kali vektor AB. Vektor GH tu 4, vektor AB tu 2. Jadi vektor GH adalah 2 kali vektor AB. Dua-dua ni awak boleh tulis ya. Okay, yang kedua, vektor CD dan vektor MN adalah selari. Sebab sengit dia sama kan. Tapi macam mana kita nak tulis hubungan antara vektor tersebut? Okay, vektor CD sama dengan 2 kali vektor MN. Vektor CD dia ada berapa kotak ni? Ada 4 kotak. Vektor MN ada 2 kotak. Jadi vektor CD adalah 2 kali vektor MN. Ataupun vektor MN adalah setengah kali vektor CD ya. Setengah kali vektor CD. Yang ketiga, vektor EF dan vektor KL adalah vektor selari. Vektor EF dan vektor KL adalah selari. Macam mana kita nak tulis hubungan? Vektor EF adalah sama dengan negatif setengah kali vektor KL. Okay, kenapa negatif? Kalau awak perhatikan betul-betul, anak panah dia bertentangan. Jadi wajib letak negatif. Panjang vektor EF 3, vektor KL 6. Jadi EF tu adalah setengah daripada KL. Jadi vektor EF sama dengan negatif setengah vektor KL. Ataupun kita boleh tulis vektor KL adalah sama dengan negatif 2 kali vektor EF. KL tu 6, EF tu 3, jadi 2 lah. KL sama dengan negatif 2 vektor EF. Okay, yang keempat, vektor IJ adalah dan vektor QP adalah vektor selari. IJ dan QP tu selari. Nampak? Sebab sengit dia sama kan? Dia sama lurus kan? Okay, yang ini macam mana kita nak tulis hubungan dia? Yang tadi tu senang. Yang ini, kita ada 3, kita ada 2. Okay, susah sikit kan? Okay, bila susah sikit ni macam ni kan? Kita tulis dulu. Okay, panjang vektor IJ tu 3 kotak. Panjang vektor QP 2. Negatif 2 lah. Sebab apa negatif? Sebab arah dia bertentangan. Kemudian kita tulis dalam bentuk nisbah macam ni. Vektor IJ, nisbah vektor QP sama dengan 3 nisbah negatif 2. Kemudian kita tulis dalam bentuk pecahan. Nisbah boleh ditulis dalam bentuk pecahan. Kemudian kita bawa vektor QP ni ke atas. Jadi kita dapat vektor IJ sama dengan negatif 3/2 vektor QP. Ataupun, kalau kita nak tulis QP di depan, vektor QP sama dengan, kita pindah pula ni, negatif 3/2 ni kita pindah ke kiri. Macam biasalah. Jadi kita dapat vektor QP sama dengan negatif 2/3 vektor IJ. Boleh Okay, buat latihan di dalam buku kerja muka surat 155. Soalan nombor 1. Okay, contoh berikutnya. Diberi vektor AB dan vektor PQ ialah selari. Di mana magnitude vektor AB sama dengan 8 unit. Dan magnitude vektor PQ sama dengan 20 unit. Ungkapkan vektor PQ dalam sebutan vektor AB. Macam mana nak buat? Okay, langkah pertama, kita cuba lukis dahulu vektor AB. Kita buat vektor AB di mana magnitude dia 8 unit. Kemudian vektor PQ, magnitude dia 20 unit. Okay, AB dan PQ selari. Jadi kita boleh buatlah garisan macam ni sebab dia selari. Oleh kerana vektor AB dan vektor PQ adalah selari, bermaksud dia mempunyai huruf yang sama. Katakan vektornya adalah A. Ingat kalau
dua vektor tersebut adalah selari, bermaksud dia mempunyai huruf yang sama. Katakan vektor tu adalah A. Jadi ya, vektor AB ni kita boleh tulis sebagai 8A. Sebab 8 unit, 8 kali A lah ya. Manakala vektor PQ kita boleh tulis sebagai 20A. Okey. Jadi kita dapat vektor AB sama dengan 8A, vektor PQ sama dengan 20A. Okey, macam mana kita nak ungkapkan vektor PQ dalam sebutan AB? Maksudnya PQ sama dengan berapa AB kan? Bermaksud kita kena gantikanlah A ni, kan? Okey, di sini AB sama dengan 8A. Jadi A sama dengan AB per 8. Jadi kita boleh gantilah vektor A ni dekat sini kan? Jadi kita ganti, kita dapatlah vektor PQ sama dengan 5 per 2 vektor AB. Inilah jawapan yang soalan nak ya. Okey, buat latihan di dalam buku teks muka surat 220, latih diri 8.4, soalan 4 dan soalan 6. Okey, vektor tak selari ya. Tadi vektor selari, ini vektor tak selari. Okey, kalau vektor selari, ini adalah persamaan umum yang awak kena hafal. A sama dengan KB. Di mana K tu adalah pemalar. Maksudnya dia ada nilai. Boleh jadi positif, boleh jadi negatif ya. Kalau vektor tak selari pula, persamaan umum dia adalah ini. H kali vektor A sama dengan K kali vektor B. Awak kena ingat. Ini vektor selari, ini vektor tak selari. Di mana H adalah sama dengan kosong dan K itu pun sama dengan kosong. Kena ingat tu ya. H sama dengan kosong, K sama dengan kosong. Kalau vektor selari, K ni dia ada nilai. Kalau vektor tak selari, H dengan K ni dia sama dengan kosong. Tak ada nilai lah ya. Dan vektor A dan vektor B adalah vektor bukan sifar. Apakah yang dimaksudkan dengan vektor bukan sifar? Okey, kita dah belajar vektor sifar. Ini adalah vektor sifar, simbol dia ya. Kalau suatu vektor tu adalah vektor sifar, bermaksud magnitude dia kosong. Dan arah dia tidak diketahui. Itu vektor sifar. Kalau vektor bukan sifar, bermaksud dia ada magnitude, ada arah. Itu maksud dia. Jadi, vektor A dia tak sama dengan kosong. Vektor B pun dia tak sama dengan kosong. Sebab dia adalah vektor bukan sifar. Okey, contoh ya, diberi 2M tolak 3 vektor A sama dengan N tambah 4 vektor B. Di mana vektor-vektor A dan vektor B adalah vektor bukan sifar dan tidak selari. Carikan nilai M dan nilai N. Okey, soalan cakap ya. Vektor AB adalah vektor bukan sifar dan tidak selari. Bermaksud, kita gunalah formula ini. Ya. Vektor tidak selari. Okey, vektor tidak selari. Di mana H adalah sama dengan 2M tolak 3. Kan? Dan kita dah tahu kalau vektor itu tak selari, H sama dengan kosong. Bermaksud 2M tolak 3 sama dengan kosong. Jadi kita dapatlah nilai M nanti. Okey, begitu juga ini. Ya. K adalah N tambah 4. Dan kita tahu kalau vektor itu tak selari, K sama dengan kosong, bermaksud N tambah 4 sama dengan kosong. Okey, kita selesaikanlah untuk dapatkan nilai M dan juga nilai N ya. Okey, jadi buat latihan di dalam buku kerja muka surat 155, soalan nombor 2, 3 dan 5 Dan buku teks muka surat 220, latih diri 8.4, soalan nombor 3. Okey, titik-titik segaris. Titik A, B dan C berada di atas satu garis lurus yang sama jika vektor AB selari dengan vektor BC. Titik A, B dan C berada di atas satu garis lurus yang sama jika, yang pertama, vektor AB selari dengan vektor BC. Dan B adalah titik sepunya. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan titik sepunya? Okey, contoh ya. Diberi vektor AB sama dengan 8A dan vektor BC sama dengan 4A. Tentukan sama ada titik-titik A, B dan C adalah segaris. Okey, kita nak tentukan adakah titik-titik A, B, C ini dia segaris ataupun tak.
Okey, kalau ada titik sepunya tu maksudnya awak tengok, kita ada vektor AB, kita ada vektor BC. Titik sepunya tu maksudnya titik yang sama. B dan B, itu adalah titik sepunya. Kalau ada titik sepunya dan vektor sama. Vektor sama tu kalau ini nampak, ini A, ini pun A. Vektor dia samalah. Bermaksud ABC adalah segaris. Maksudnya ABC ni dah memang segaris. Sebabnya dia ada titik sepunya iaitu B dan vektornya sama iaitu A. Tapi perlulah tunjuk dengan jalan kerja. Perlu tunjuk jalan kerja. Okay, macam mana jalan kerja dia? Okey, kita ada vektor AB sama dengan 8A. Dan vektor BC sama dengan 4A. Okay, kita kena buat perkaitan antara vektor AB dengan vektor BC. Macam mana kita nak buat perkaitan antara kedua-dua vektor ini? Okay, kita labelkan vektor AB sebagai persamaan pertama dan vektor BC sebagai persamaan kedua. Okay. Dia macam persamaan serentak lah. Kita nak gantikan. Okey. Jadi vektor 8A ni kita boleh pecahkan, kita boleh faktorkan menjadi 2 kali vektor 4A. Kenapa kita buat macam ni? Sebab kita nak dapatkan 4A ni. Itu tujuannya. Jadi, kita gantikan persamaan kedua ke dalam persamaan ketiga. Ini adalah vektor 4A. 4A sama dengan vektor BC. Jadi, kita dapat vektor AB sama dengan 2 kali vektor BC. Okey. Persamaan ini menunjukkan vektor AB selari dengan vektor BC. Kita dah belajar kan, kalau kita dapat persamaan ini, kita dapat suatu skala di sini. Bermaksud vektor AB adalah selari dengan vektor BC. AB selari dengan vektor BC. Kemudian, kedua vektor ini mempunyai titik sepunya iaitu B. Kalau perhatikan, kedua vektor ini mempunyai titik yang sama iaitu B. Bermaksud titik-titik A, B dan C adalah segaris. Inilah cara macam mana kita nak tunjukkan, kita nak buktikan bahawa titik-titik A, B dan C adalah segaris. Jadi sila buat latihan di dalam buku teks muka surat 220, latih diri 8.4, soalan nombor 2 dan 5, serta buku kerja muka surat 155, soalan nombor 4. Sekian, terima kasih.